Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Haziq Syahmi bin Zuhaimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi wal Muhammad Akid bin Ahmad Sukri. InsyaAllah al-yawm sanuqaddimu lakum anil fiqh al-halal wal haram an tahta anil mawdu' al-ahkam as-sayd. Awalan, ma hukm as-sayd fil Islam? Apakah itu hukum berburu di sisi Islam? Jika kita lihat ialah perkataan as-sayd itu merupakan ialah masdar ataupun kata terbitan dari sada, yashidu dan syaidan, yang mana bermaksud menawan atau menangkapnya secara tidak sedar atau menggunakan tipu helah, sama ada yang ditangkap itu makanan atau sebaliknya. Namun mengikut istilah syarak, as-sayd iaitu perburuan adalah dikhususkan untuk binatang yang boleh dimakan sahaja. Apakah dalil untuk yang membawa maksud keharusan berburu? Jika kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat pertama yang bermaksud dihalalkan bagi kamu binatang-binatang ternak kecuali apa yang akan dibacakan tentang haramnya kepada kamu. Tidak halal perburuan ketika kamu dalam berihram, iaitu semasa haji ataupun umrah. Ayat di atas menjelaskan akan ada sekatan untuk berburu bagi yang berada dalam keadaan berihram, dan keharusannya ialah setelah selesai daripada ihram ataupun tahallul. Kita beralih kepada slide yang kedua, iaitu ma syurutus said fil Islam. Apakah syarat-syarat pemburu dalam Islam? Yang pertama adalah seorang pemburu itu mestilah seorang yang waras atau berakal, dan di mana ini adalah syariat bagi majoriti Imam Hanafi, Maliki dan Hanbali, dan juga Imam Syafi'i. Dan yang kedua dibolehkan, iaitu seorang pemburu itu tidaklah berada di dalam ihram, kerana dia bebas, maksudnya dia tidak dalam keadaan bukan dalam mengerjakan haji atau umrah lah. Selain daripada itu, dia boleh dan dibenarkan untuk berburu. Untuk syarat yang ketiga ialah apabila seorang pemburu itu pergi memburu, apabila ia hendak melepaskan misal kata melepaskan anak panah untuk bunuh haiwan tersebut, mestilah disebut dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, di mana antara syarat sembelihan juga ialah menyebut nama Allah. Walaupun haiwan tersebut akan mati, tetapi insya-Allah halal untuk dimakan. Ini kerana apabila dia hendak melepaskan anak panah tadi, dia telah menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk poin yang keempat pula, apabila dia hendak memburu, tujuan memburu dia itu hanya untuk makan. Maksud di sini ialah pemburu itu tidak memburu sesuatu haiwan tersebut dengan niat yang sengaja ataupun saja-saja nak pergi berburu. Kalau macam tu, kalau haiwan tu mati, maksudnya dia akan tergolong dalam golongan bangkai, dan ianya haram dimakan lah. Maksudnya poin keempat di sini ialah dia pergi memburu tu dengan niat dia nak jadikan haiwan buruan diburu itu untuk dijadikan sebagai makanan dia.
Dan poin yang terakhir ialah poin yang kelima, pemburu itu mestilah orang yang Muslim lah, ataupun ahli kitab. Jika pemburu itu orang Majusi atau kemusyrikan dan seumpamanya, adalah tidak dibenarkan di sisi Islam. Okey, kita beralih kepada slide yang ketiga, iaitu syurutul musayyidu fil Islam, iaitu untuk agar pemburuan itu sah, beberapa syarat mestilah dipenuhi dalam hasil tangkapan. Okey, yang pertama, jika kita dapat lihat, iaitu tidak menggunakan anjing selain anjing buruan untuk pergi memburu. Maksud di sini ialah kita tidak menggunakan sebagai contoh anjing haiwan peliharaan untuk pergi memburu haiwan lain. Haiwan ataupun anjing tersebut mestilah yang telah dilatih khas untuk pergi memburu. Hal ini untuk mengelakkan dia daripada, sebagai contoh, kalau kita mengarahkan seseekor anjing itu untuk pergi memburu haiwan lain, dibimbangi jika anjing itu akan melebihi had dalam sewaktu berburu. Dan apabila anjing itu telah melebihi had, maka haiwan yang telah diburu itu akan termasuk dalam golongan bangkai dah lah. Jadi kita dah tak boleh nak makan dah lah haiwan telah diburu itu. So apabila kita guna anjing yang terlatih, yang memang khas untuk memburu haiwan, dia maknanya anjing itu tahu bila mana untuk berhenti, dan dia pun membuat tugas dia setakat untuk menangkap haiwan yang diburu itulah, dia tidak melebihi had. Okey, poin yang seterusnya ialah anjing itu tidak memakan sesuatu dari hasil tangkapan. Ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi lah. Anjing yang memburu itu tidak memakan sesuatu dari hasil tangkapan. Maksudnya haiwan yang kita buru itu tidak dimakan oleh anjing pemburuan kita. Anjing itu sekadar pergi menerkam dan tidak melebihi daripada itulah. So maknanya haiwan itu halal lah untuk dimakan oleh kita. Okey, seterusnya ialah sekiranya anggota tangkapan itu terpisah ketika memburu, maka ia tidak dibenarkan untuk memakan haiwan tersebut. Sebagai contoh, kalau kita pergi memburu and then haiwan tersebut sebahagian daripada anggota badan haiwan itu telah terpisah, so haiwan itu kita tak boleh nak makan lah, sebab ianya dikira sebagai bangkai. Seterusnya, sekiranya tangkapan jatuh di dalam air, maka tidak boleh memakannya. Okey, ni kalau sebagai contoh, kalau kita pergi memburu burung, and then apabila kita dah lepaskan anak panah tersebut, burung tersebut jatuh ke dalam air, maka hukum dia di sini kita tak boleh nak makan dah dia. Menurut hukum Islam, kita tak boleh memakan haiwan buruan, apa jenis haiwan buruan yang telah jatuh dalam air, kita tidak boleh makan dah. Okey, faham? Okey, poin yang terakhir ialah saya bagi situasi lah. Katakan pemburu itu telah menembak anak panah terhadap burung, haiwan yang dia hendak buru lah. And then bila burung tu jatuh, dia tak jumpa burung tu kat mana. And then pada keesokan harinya, dia jumpa burung itu dalam keadaan
hanya terkena anak panah yang dia panah semalam. Makna kata burung tu tak dimakan oleh mana-mana haiwan lagi lah. Kesan pada burung tu cuma ada kesan anak panah sahaja. Maka burung tersebut halal dan boleh dimakan lah, dengan syarat tidak melebihi dari 3 malam. Maksud dia, kalau dia jumpa burung yang dia panah tadi tu melebihi daripada 3 malam, sebagai contoh kalau dia jumpa seminggu selepas pada itu, hukum dia tak boleh nak makan lah, sebab itu dah dikira sebagai bangkai. طيب نواصل إلى الصيد بالسلاح الجارح، bermakna berburu menggunakan benda yang tajam. أولا أن تنفذ في الجسد بحيث يكون قتلها بالنفاذ والخدش لا بالثقال. Hendaklah melakukan pemburuan ke atas haiwan buruan tersebut dengan membunuhnya dengan cara mencederakannya atau menggunakan benda yang tajam dan tidak menggunakan benda yang tupul seperti memukul. Thaniyan in yadhkar ismallah ala alati 'inda rami wadrabu biha, bermakna hendaklah menyebut nama Allah ketika mana melontarkan senjata ke arah buruan tersebut ataupun mencederakannya. Tayyib nawasil ila hukmu saydu idha waqa'a fil ma'i, hukum berburu sekiranya terjatuh ke dalam air. Hukmu saydu idha waqa'a fil ma'i idha sada al-insan saydan barijan thumma waqa'a fil ma'i hayyan thumma mata fihi harama akluhu. Jika seseorang itu berburu dan haiwan buruan tersebut terjatuh ke dalam air, kemudiannya ianya mati, maka haram ke atas kita untuk memakannya. Sebagai contoh, kita berburu di dalam hutan, kita ternampak rusa, lalu panah rusa tersebut, lepas tu rusa tersebut jatuh ke dalam sungai, lalu ianya mati, maka haram ke atas kita untuk memakan daging rusa tersebut. Hal ini kerana kita tidak tahu sebab kematian rusa tersebut, sama ada ianya mati disebabkan panah kita ataupun ianya mati disebabkan lemas tenggelam di dalam sungai. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah fa in amsaka alayka fa adraktahu hayyan fadhbahu wa in adraktahu qad qatala wa lam ya'kul minhu fakulhu wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghayruhu wa qad qatala fala ta'kul fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu wa in ramaita sahmuka fadhkur ismallah fa in ghaba anka yawman falam tajidu fihi illa athara sahmika fakul in syi'ta wa in wajadtahu qariqan fil ma'i fala ta'kul. Muttafaqun. Maksud hadis, jika engkau ingin melepaskan anjing, yakni pemburu yang telah dilatih, maka ucapkanlah bismillah. Jika ianya menangkap sesuatu untukmu, lalu engkau mendapati hasil buruan tersebut dalam keadaan hidup, maka sembelihlah. Jika engkau mendapati hasil buruan tersebut dibunuh oleh anjing buruan itu dan tidak memakannya, maka makanlah hasil buruan tersebut. Jika engkau mendapati anjingmu bersama anjing lain dan haiwan buruan tersebut sudah ia bunuh, maka janganlah memakannya kerana engkau tidak tahu siapa yang membunuh haiwan buruan tersebut. Jika engkau melepaskan panahmu, maka sebutlah bismillah. Jika ia hilang darimu sehari, lalu engkau tidak dapati padanya kecuali panahmu saja, maka makanlah haiwan buruan tersebut jika engkau mahu. Jika engkau mendapatinya mati tenggelam di dalam air, maka janganlah memakannya. Muttafaqun alaih. Tayyib halatus sayd, keadaan haiwan buruan.
an yudrakahu hayyan fahadha la budda min zakatahu. Hendaklah memastikan bahawa haiwan tersebut hidup. Thaniyan an yudrakahu maqtulan bil ashtiyad fahadha halal akluhu. Hendaklah memastikan bahawa haiwan tersebut mati disebabkan pemburuan kita, maka halallah untuk kita memakan dagingnya. Salisan an yusayyiduhu thumma yughibu anhu thumma yajiduhu maitan fahadha yahillu akluhu ma lam yuntin. Apabila kita berburu dan haiwan buruan tersebut telah hilang dan kita menjumpai haiwan tersebut dalam keadaan mati, maka halallah untuk kita makan daging haiwan tersebut sekiranya ia tidak berbau. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Tha'labah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladhi yudriku saydahu ba'da thalath faqulhu ma lam yuntin akhrajahu. Nawasil ila hukum sayd, hukum berburu. Awalan mubah idza istaqdamu lahmu li aklihi. Pertamanya mubah sekiranya kita berburu untuk mendapatkan daging bagi memakan. Thaniyan sunat idza tama istaqdamuhu litalbiyatu ihtiyajatul usrah. Sunat sekiranya untuk menyempurnakan keperluan makanan keluarga. Salisan wajib idza tama istiqdamu lil hafazu nafsuhu 'inda darurah. Wajib untuk kita berburu bagi mencukupkan keperluan kita ketika darurat. Rabi'an makruh idza kana yahdafu faqad lil al'ab. Makruh sekiranya kita berburu bagi tujuan untuk bermain-main ataupun suka-suka. Khamisan haram inda ihram atau idza kana yahdafu ila idtihadul al-hayawanat. Haram bagi kita berburu ketika dalam ihram, dan juga haram bagi kita berburu bagi tujuan untuk menganiayai binatang.